Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk yang ketujuh, iaitu syar'iyyatu manasikil hajj. Okey, pelajaran 7 ibadah haji dalam satu syariat. Okey, pertama sekali berkenaan dengan haji, kita ketahuilah bahawa ibadah haji merupakan salah satu tuntutan dalam rukun Islam. Rukun Islam. Jadi secara tidak langsung benda ni disebut dengan tegaslah dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi tajuk kita hari ini berkenaan dengan haji. Ni ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Okey. Ayat ini sampai akhir ni ayat 27 hingga 28. Okey, tengok terjemahan ayat. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Lepas tu sambungan dia, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikan untuk dimakan orang yang susah lagi fakir. Tengok mufradat. Yang pertama sekali, wa'azin. Dia punya makna dia nadi wa'alim, seru dan beritahu olehmu. Rijalan rajilina ma shina 'alal aqdam, hal keadaan berjalan kaki. Dhamirin ba'irin mahzulin, unta kurus. Fajjin 'amik, tariqin ba'id, perjalanan yang jauh. Lepas tu bahimatil an'am, ibili wal baqari wal ghanami wal magzi, unta, lembu, biri-biri dan juga kambing. Okey. Yang ghanam itu biri-biri, biri-biri. Kabshun ataupun kibas lah. Kabshun kharufun, biri-biri jantan. Na'jatun syatun, biri-biri betina. Ma'zun, kambing. Jidyun, kambing jantan. Anzatun, kambing betina. Ini tambahan daripada mufradat yang ada di atas ni lah. Okey, tengok yang pertama, tafsir secara ijmali, secara ringkas. Nadiya Ibrahim fin nasi bil hajj da'iyan lahum ilal hajji ilal baitil haram ya'tuka rajilin. Okey, maksudnya serulah wahai Ibrahim akan manusia dengan mengerjakan haji, sebagai seruan bagi mereka menunaikan haji di Baitullahil Haram, iaitu di Mekah. Nescaya mereka itu datang kepada engkau berkeadaan berjalan kaki. Ini adalah antara ayat yang menjelaskan secara detail bahawa ibadah haji itu merupakan satu tuntutan yang wajib, ثم أوضح الله تعالى ماشين وراكبين على كل بعير ضامر محزون في كل طريق بعيد. Kemudian Allah menjelaskan mereka berjalan kaki dan menaiki unta kurus kerana perjalanan yang jauh. Hikmah haji dengan firman ini, tengok hikmah dia. Liyashhadu manafi'a lahum, ay ud'uuhum ilal haji liyahduru manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan akan beberapa manfaat bagi mereka, yakni ucaplah serulah
mereka kepada mengerjakan haji supaya mereka hadir datang melihat akan beberapa manfaat bagi mereka. Lepas tu manfaat agama, iaitu dengan mendapat kemenangan dan syurga dengan keredaan Allah. Lepas tu manfaat dunia. Manfaat dunia apa dia? Dengan mendapat manfaat badan. Lepas itu menyembelih binatang, korban, perniagaan, berkenal-kenalan sesama Muslim. Jadi ibadah haji ini dia berlaku pertama sekali di Mekah lah, iaitu orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang kedua berlaku juga serentak, iaitu menyembelih binatang korban daripada, kita kata binatang al-an'am yang berkaki 4. Ayam tak termasuk lah. Ayam tak termasuk. Jadi binatang korban yang dimasukkan di sini adalah yang berkaki 4, dan binatang itu ialah binatang ternak, bukannya binatang buas. Rusa pun sama juga, tapi kaki 4 juga, tapi dia tidaklah binatang ternak, dia binatang yang liar, tak termasuk sinilah. Arnab pun tak boleh lah, dia kena berkaki 4. Lepas tu yang ghalib, dagingnya digunakan untuk makanan, kita panggil apa? Makanan asasi lah, sebagai makanan asasi kepada manusia. Kambing, lembu, kerbau, itu binatang-binatang gitu, itu dipanggil binatang al-an'am tu. Disebut dalam Al-Quran lah berkenaan dengan binatang al-an'am ni. Lembu, kerbau, ada surah nama Al-Baqarah dah. Dan daripada aktiviti yang dijalankan itu ibadah korban, manusia saling dapat berkenalan dan berlaku kegiatan jual beli yang meningkatkan ekonomi umat Islam. Permintaan kepada daging-daging lembu, permintaan kepada bahagian-bahagian daripada lembu. Lembu berapa bahagian lembu? Lembu kambing ia berbeza dah. Lembu kerbau 7 bahagian. Kalau unta 7 bahagian. Kalau kibas, biri-biri, kambing, yang ini 1 bahagian saja. 1 bahagian maknanya apa? Kalau ayah awak nak korban, dia mesti ambil 1 bahagian. Jadi 1 bahagian itu, kalau lembu itu dibahagikan kepada 7, tapi kambing tidak, biri-biri tidak. Dikira sebagai seekor itu 1 bahagian. Jadi tak boleh bagi 7 lah. Jadi harga kambing itu berlebih kurang dengan harga 1 bahagian lembu. Jadi lah ni harga 1 bahagian lembu tu dengan harga RM700. Kambing pun berlebih kurang lah harga dia. Berlebih kurang. Dan binatang-binatang ini mestilah cukup umur lah. Cukup umur. Kena tengok. Kalau kambing tu berapa? 2 tahun setengah. Macam mana nak tahu kambing tu cukup umur? Kena tengok bilangan gigi dia. Bilangan gigi dia. Itu antara nak tahu binatang tu cukup umur ataupun tak lah. Cukup umur ni pun dia cukup umur. Balik. Kira balik lah, kita kata gitulah. Lepas tu dia zkuru smallahi ayyahmaduna wa yashkuruhu wa yasnuna alaihi bitakbir wa tasbih. Dan mereka dapat menyebut nama Allah, yakni mereka memuji Allah dan mensyukuri Allah, memuji atasnya dengan bertakbir dan bertahmid. Ini berlaku sama juga. Berlaku sewaktu ibadah haji, sewaktu tawaf, sewaktu sa'i. Bismillahi Allahu Akbar. Dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, apa semua. Ia berlaku semua. Dan sewaktu ibadah korban, nak memastikan sembelihan itu kita kata sah. Tapi kalau tak baca pun tak apa, bismillah tu. Cuma nak kata ni mesti baca dengan nama Allah, itu perkara yang sunat sewaktu aktiviti sembelihan. Sebut nama Allah. Jadi antara lain hikmah dia ialah untuk mensyukuri Allah dengan memuji ke atasnya dan bertakbir. Alama razaqahum min bahimatil an'am wa yal ibil wal baqar wal ghanam. Atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka daripada binatang ternakan, yakni unta, lembu, kambing, kerbau termasuk sekali. Demikian itu pada beberapa hari yang telah maklum, iaitu hari Nahri, iaitu hari raya korban. Yang 4 atau 10 Zulhijjah
Dan sebutlah nama Allah atas binatang sembelihan itu ketika melakukan penyembelihan yang Ustaz bagi tahu tadi. Jadi korban ni bila boleh start? Bila acara korban ni? Jadi acara korban ini boleh bermula selepas daripada solat sunat Aidiladha. Boleh tak sebelum tu? Tak boleh. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, kita ambil pendapat yang mengatakan tak boleh lah. Tak boleh. Jadi tak boleh. Jadi korban selepas daripada solat sunat Aidiladha dan sebelum masuk waktu maghrib hari raya yang keempat. Nah, itu maksud dia di sini. Hari raya korban yang 4 atau 10. Dia ada jadi berapa semua? Dipanggil hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. 13 Zulhijjah. Jadi 13 Zulhijjah itu ialah hari yang terakhir boleh dilaksanakan ibadah korban. Itu bagi mereka yang tidak menunaikan haji lah. Yang tunaikan haji boleh juga, tak ada masalah. Cuma di sini nak katanya hari-hari tasyrik, hari raya Aidiladha yang pertama dan hari tasyrik dibenarkan untuk bertakbir sehingga dalam setiap solat. Perbanyakkan takbir. Tak? Takbir gaya tak? Hari raya Aidilfitri hanya sehari sahaja. Hari raya pertama sahaja yang disunatkan untuk takbir. Tak? Hari raya haji sampai hari raya yang keempat. Jadi bolehlah aktiviti penyembelihan tu berlaku, korban tu. Macam kita tahun lepas buat di sekolah tak? Buat di sekolah. Mana ni? Tekir pula dah. Ya. Okey, mana tak ni? Pelajaran pelajaran 7 ni. Okey. Lepas tu sambungan dia. Sambungan dia tadi. Dan makanlah kamu akan daging-dagingnya dan kamu memberi makan kepada orang yang susah, yakni orang yang fakir, yang berhajat, yakni yang diharuskan dia makan daging sembelihan itu. Okey, jadi daripada satu bahagian yang kita ambil tu, satu bahagian itu diberikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir dan miskin. Lain-lain lah. Lain ni. Fakir lain, miskin lain. Apa beza fakir dengan miskin? Apa beza dia? Bezanya? Miskin dia ada kediaman. Kalau fakir ini kita kata mereka yang tidak ada kediaman. Dua-dua kais pagi makan pagi sama. Cuma bezanya yang miskin ini dia ada kediaman dia, tapi hidup dia miskin. Yang fakir ni dia tidak ada kediaman pun. Dia tidak melengkapi syarat keperluan tu. Berpakaian, tempat tinggal, makan, dia tidak melengkapi yang ini. Kalau miskin dia ada lengkapi juga. Ada. Itu beza fakir dan juga miskin. Jadi bagi satu bahagian daging itu kepada, bukan bahagian daging, 1/3 lah maknanya daripada daging kita ambil satu bahagian, bagi pulak 3 situ. Yang 3 tu, katalah daging tu dapat lebih kurang 15 kilo. 15 bagi dengan 3. Kita buat 15 kilo tak? 15 kilo kali 15 bagi 3, 5 kilo. Jadi 5 kilo itu bagi kepada fakir miskin. Bagi sebanyak mungkin. Pecahkan lagi 5 kilo itu kepada 10 plastik. Ayah awak bagi tak? Bagi ke orang tu, orang ni. Fakir dan juga miskin. Lepas tu satu bahagian lagi awak boleh makan. Tak? Satu bahagian lagi tu boleh jugalah untuk bagi kepada fakir miskin pun boleh, ataupun simpanan sendiri. Itu 3 semua. Okey, itu maksud dia lah kat sini. Okey, mari istafadi minal ayat. Okey. Yajibu ala kulli muslim an yuaddi faridatul haji idza istata'a wa qadara ala zalik. Wajib atas setiap muslim menunaikan fardu haji apabila mampu dan berkuasa atas demikian itu. Jadi apabila masuk dalam rukun Islam, rukun Islam. Gapo rukun Islam? Dia ada 5 tak? Mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu beriman kepada Rasul, betul? Tak lah, itu rukun iman. Solat, zakat. Lepas tu haji, puasa. Jadi haji ni
menunaikan haji man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang berkemampuan. Jadi dia adalah satu kewajipan, sebab tu masuk dalam tu. Tapi walaupun dia wajib, dia menjadi tidak wajib kepada mereka yang tak mampu. Begitu juga kepada hal-hal yang zakat. Zakat wajib bayar, tetapi bagi mereka yang tidak cukup nisab, tak diwajibkan bayar. Bagi mereka yang miskin, dia menjadi asnaf zakat. Dia pula terima. Walaupun dia Muslim, patutnya rukun Islam patut didirikan. Andai kata kaya lepas tu, dia kena bayar zakat lah. Kena bayar zakat. Begitu juga haji, kefarduan ke atas semua Muslim. Tapi andai kata tidak mampu. Mampu ini diukur dengan apa? Mampu diukur pertama sekali ialah dengan kesihatan. Kesihatan mengizinkan. Yang kedua ialah perbelanjaan. Pembelanjaan cukup tapi tak sihat, tak boleh juga. Yang ketiga diukur dengan kesihatan, perbelanjaan. Ada satu lagi Ustaz lupa. Apa tu? Haji, perbelanjaan, mampu. Perbelanjaan satu. Perjalanan. Dia ada kenderaan. Kenderaan dia ada. Maknanya boleh pergi. 3 benda ni. Keselamatan, iaitu ada kenderaan. Lepas itu dia berkemampuan dari sudut kewangan, perbelanjaan, lepas tu kesihatan. Okey, Mausimul Haji. Musim haji bermula dari bulan Syawal, bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 Zulhijjah dan hari Nahri, hari Tasyrik itulah. Dan hari Tasyrik 3 hari. Jadi 4 semua sekali yang itu. Jadi musim haji ni bermula bila? Masuk 1 Syawal, 2 Syawal tu dah dikira sebagai musim haji dah. Boleh dah dikira sebagai musim haji. Jadi Ustaz Raihan kata sebab tu takbir Syawal tu 1 hari saja. Sebab selepas itu dia boleh masuk musim haji dah. Apa maksud masuk musim haji? Masuk musim haji bermakna dia boleh dah niat haji pada keesokan hari 2 Syawal tu. Haji mana dia ada? Haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. Adalah ini cerita-cerita lainlah jenis-jenis haji. Haji yang panjang, haji yang pendek, haji yang sehari 2 hari, gitu. Lepas tu yang ketiga, suruhan dengan menyebut nama Allah atas binatang sembelihan dan ketika memakan dagingnya. Jadi ini suruhan dalam erti kata tak jatuh wajib lah. Lafaz amar yang merujukkan sunat. Jadi sebut nama Allah sewaktu sembelih, sunat. Sewaktu makan, sunat. Jadi lazimi baca bismillah. Sunat sebenarnya ialah baca bismillah. Pendek je, bismillah. Bismillah, 2 perkataan saja. Itu sunat cara Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim boleh juga, tak ada masalah. Bismillah. Ba ismi Allah. Dengan nama Allah. 3 perkataan lah. Jadi bismillah itu sunat. Nabi makan, sebelum makan dia baca bismillah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim ke tak? Tak. Sunatnya baca bismillah. Okey, tak apalah, tak ada masalah. Nak baca bismillahirrahmanirrahim ke tak? Bismillahirrahmanirrahim pakai apa je? Baca bismillah. Okey, Ustaz rasa kelas kita habis di sini. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh tanya Ustaz di grup Telegram dah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya macam biasalah kalau ada sebarang soalan. Okey, itu saja.